Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atamut taslim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pertama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pengurusi majlis yang berusaha, nazir masjid, pengurusi, jawatan kuasa, tuan imam, para pegawai, seterusnya muslimin dan muslimat, semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam masjid ini. Syukur Tuhan kita Allah, syukur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Antara benda dan anggota yang saya dan tuan-tuan akan bawa sampai dalam syurga, antara perkara yang kita akan bawa sampai di dalam syurga yang ada dengan kita pada malam ini, saya sebut dua. Yang pertama namanya ruh, yang kedua namanya hati. Sebahagian ulama kata sama, ruh dan hati sama. Sebahagian ulama sebut ruh dan hati berbeza. Kedua-duanya tidak musnah ketika mana berlakunya kiamat. Kepelikan ruh dan hati ini, dia antara makhluk Allah yang tidak musnah dan tidak rosak. Ketika mana berlakunya kiamat, tetapi dia dihimpunkan di satu tempat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu di alam barzakh. Malam ni masjid minta bukan tajuk syurga, bukan tajuk dajjal, bukan tajuk barzakh. Tajuk malam ni unik sikit, iaitu tajuk hati. Hati ni sangat pelik dan luar biasa. Yang pertama sekali, tuan-tuan boleh sebut sekarang sallallahu ala sayyidina Muhammad dalam hati. Semua sebut dalam hati sallallahu ala sayyidina Muhammad. Maka sekarang kita tahu kita ada hati. Boleh rasa ketika mana saya dan tuan-tuan sebut tadi, kita sebut Allah lah hati. Maksudnya hati itu wujud. Pelik hati ini, hati itu pelik, hati nurani, bukan yang fizikal, jantung, hati bukan. Kita ada limpa, kita ada jantung, kita ada hati, kita ada buah pinggang. Yang saya maksudkan jantung, hati nurani. Hati nurani yang kalau dibelah badan saya dan tuan-tuan 1000, tuan-tuan tak jumpa di mana hati tu. Tuan-tuan belah badan 1000, tuan-tuan dan saya tak jumpa di mana hati tu, tetapi dia wujud. Besarnya kuasa Allah. Allah menciptakan sesuatu untuk kita tahu besarnya kekuasaan dan kebesaran Allah. Ada di dalam diri kalian sesuatu yang kalian tak boleh melihat, iaitulah hati. Dan ajaibnya makhluk itu, kita boleh berkata-kata di dalam hati. Kata Al-Imam An-Nawawi, zikir ada 3 cara. Yang pertama dengan lisan tanpa hati. Yang kedua dengan hati sahaja, kita sebut la ilaha illallah tanpa sebutan lisan. Dan yang ketiga yang paling afdal adalah zikir dengan mulut dan hati serentak. Zikir dengan mulut dan hati serentak. Nabi sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, satu pohon dalam syurga. Satu pohon dalam syurga. Cerita pohon yang pernah Nabi sebut dalam hadis yang sahih ialah sebatang pohon yang seorang penunggang kuda lalu di bawah teduhan pohon itu
Puluhan tahun tak habis lagi pohon tu satu. Nabi Ibrahim pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kepada umat kamu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, satu pohon dalam syurga untuk orang yang menyebutkannya. Kalau sebut di hati saja tanpa mulut, tetap diberikan. Kerana zikir di hati sahaja tanpa sebutan lisan dikira satu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh. Tapi kalau selawat di hati sahaja tanpa sebutan lisan, 10 diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Sallallahu alaihi wasallam, tersebutlah hati, boleh tanpa sebutan lisan. Itulah perihal hati yang kita akan bawa sampai dalam syurga insya-Allah. Dalam syurga semua orang masih boleh berkata-kata melalui hatinya. Begitu juga wal-iyadu billah, dalam neraka semua orang masih boleh berkata-kata dengan hatinya. Wal-iyadu billah. Yang tu neraka, tak mahu. Kita nak lidah kita yang basah dengan zikrullah, dan kita nak juga wa qalbun, hati yang tahsya', yang takut dengan Allah, zakiran, yang sentiasa berzikir dan menyebut nama Allah Jalla Jalaluh. Selain daripada lidah sebut, hati juga menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir dengan hati. Malam ni dapatlah berzikir dengan hati. Tak pernah tengok orang berzikir, kita tak pernah melihat orang tu berzikir depan kita, diam je orang tu di depan kita. Jangan lagi menghukum bahawa orang itu tidak berzikir, kerana boleh jadi dia berzikir dengan hatinya. Kerana antara tanda seseorang itu dekat dengan Allah adalah kurang makannya, kurang tidurnya, dan kurang percakapannya. Umat Rasulullah hari ini banyak makannya, kedai banyak, menu banyak. Diabetes paling tinggi di Asia, Malaysia. Dalam Malaysia pula yang paling tinggi diabetes, Kedah. Malu orang Kedah. Beras banyak, makanan murah. Di antara tanda orang itu hampir dengan Allah, rapat dengan Allah, dikasihi oleh Allah, kurang tidurnya, kurang makannya, kurang percakapannya. Baru sejam tadi saya dengar seorang tabi'in dalam kitab Ibnul Qayyim, dalam kitab Ibnul Jauzi Sifatus Safwah. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Sifatus Safwah, dia himpun orang-orang yang hebat. Tadi baru saya dengar seorang tabi'in tidur satu hari 2 jam. 2 jam saja. Kita 12 jam, 2 juga, 1 di depan, 12 jam. Tabi'in yang disebutkan dalam buku tadi Sifatus Safwah, keseluruhan tidur beliau siang dan malam 2 jam. Dan kurang percakapan mereka. Sebab tu tuan-tuan jangan kecil hati kalau tuan-tuan duduk dengan alim ulama yang Rabbani tapi dia tak bercakap sangat. Jangan kecil hati. Kalau kita faham, kita orang belajar, kita tahu itu sifat dan ciri orang beriman. Kurang makannya, kurang tidurnya, dan kurang cakapnya. Tetapi hati mereka kaya dengan zikrullah. Imam baca tadi,
Tadi Imam Maghrib baca ayat, saya tak ingat, belakang sekali, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Yang menciptakan hati ialah Allah. Malam ni saya mengutarakan satu perkara, iaitulah saya dan tuan-tuan tak tahu di mana hati yang memang ada dalam tubuh kita. Tadi kita bercakap dalam hati, kita bersembang dalam hati, kita berzikir dengan hati, kita selawat dengan hati, tapi kita tak tahu di mana hati. Kalau dibelah tubuh kita 1000, kita tak jumpa hati itu. Pencipta, arkiteknya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bagi tahu satu rahsia di dalam Al-Quran tentang hati. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ayat ni boleh print berserta terjemahan lekat dekat pintu nak masuk bilik rumah. Maksud dia, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, ni bukan hadis, ini ayat Quran. Sebab tu imam baca dalam solat tadi. Kalau hadis tak boleh baca. Ayat ni Allah bagi tahu tentang hati, bahawasanya ketahuilah. Ketahui siapa? Bukan kamera. Bahawasanya ketahuilah, bukan pintu. Bahawasanya ketahuilah wahai manusia, bizikrillah, dengan sebut nama Allah, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenang. Bilangan orang sakit jiwa bertambah di Malaysia sejak 2009. Semakin menjadi-jadi. Pelajar sekolah rendah balik ke rumah baru darjah 2, letak beg, stres lah ibu, stres. Saya geram dengar perkataan stres, terutama bila budak-budak kecil sebut yang tak sepatutnya perkataan itu keluar dari mulut mereka. Bukan dia perkataan dosa, dia bukan perkataan maksiat. Tetapi apabila seorang kanak-kanak sebutkan bahawasanya dia tekanan, bermaksud suasana yang mengelilingi kanak-kanak itu adalah suasana yang maksiat dan suasana yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan hati sebut kepada kita semua, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Allah bagi tahu rahsia dia. Sebarkan malam ini rahsia ini kepada semua ahli keluarga kita. Sesungguhnya dengan menyebutkan nama Allah, dengan zikrullah, baca Quran, berzikir, selawat, boleh menenangkan hati. Tapi syarat dia mesti banyak. Syarat dia mesti banyak. Dia tak boleh 5, dia tak boleh 6 sebut subhanallah, subhanallah. Banyak. Sebab tu Tuhan sebut mereka memuji Allah siang dan malam, bukratan wa asila. Mereka memuji Allah, orang beriman, ketika mana mereka duduk, ketika mana mereka bangun, ketika mana mereka berbaring, ketika mana mereka bersandar. Maksudnya banyak. Sebab tu jangan lupa habis solat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu wasiat Nabi sambil Nabi pegang tangan Mu'adz. Itu wasiat Rasulullah. Rasulullah pegang tangan Mu'adz. Rasulullah kata, ya Mu'adz, inni uhibbuk.
wahai Muaz, aku sayang kamu. La tada'anna dubura kulli salatin, jangan sekali-kali tinggal setiap kali bagi salam selepas salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lagi, wahai Allah, bantulah aku, a'inni, tolonglah aku wahai Allah, ala zikrika, untuk sentiasa mengingatimu wahai Allah. Yang mengingatkan kita untuk menyebut nama Allah ialah Allah Jalla Jalaluh, bukan saya dan bukan tuan-tuan. Sebab itu sifat manusia beriman, zikirnya ketika dia bangun dia zikir, dia duduk dia zikir, dia berjalan dia zikir, dia memandu dia zikir, dia masak dia zikir, dia letak badan dia di atas katil dia zikir, dia celik mata dia sebut alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dia zikir. Masya Allah. Maka Nabi ajar, Allahumma a'inni ala zikrika, wahai Tuhan, bantulah aku wahai Allah untuk sentiasa mengingatimu. Sangat nikmat apabila sesuatu hati itu sentiasa menyebut zikrullah. Sebab Nabi SAW bagi tahu dalam satu hadis bahawasanya seseorang manusia apabila dia buat satu kesalahan, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, nukitat fi qalbihi nuktatun, Allah akan titiskan satu titik hitam pada hatinya. Sebahagian kekasih Allah, awliya Allah, dia melihat hati itu. Sebab tu malu kalau jumpa para awliya, kita sangat malu. Tetapi sifat wali, dia tak pernah sebut keadaan dan aib orang di depan orang. Kalau sebut aib orang di depan orang, umum lagi sampai ribu-ribu orang dengar, itu sangat-sangat jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang bukan disayangi oleh Allah, Allah tutup maksiat yang dia buat, dia yang umum di hadapan orang. Wal'iyadzubillah. Setiap dosa yang dilakukan, Nabi kata Allah titiskan satu titik hitam pada hatinya. Bermaksud ketika Allah kurniakan hati kepada saya dan tuan-tuan, hati kita bersih. Ketika Allah kurniakan hati kepada saya dan tuan-tuan, hati kita bersih. Macam ni, bersih. Contohlah, bersih. Tapi bila sekali kita buat dosa, ada satu titik hitam pada hati itu. Dan apabila orang yang berbuat dosa itu istaghfara rabbahu, dia mohon ampun dengan Allah, ataupun dia tinggalkan dosa tersebut, ataupun dia bertaubat kepada Allah, lalu dipadam titik hitam tadi. Itu hati. Dan apabila seseorang di kalangan hamba Allah melakukan dosa yang berterusan, dia buat dosa, kemudian esok dia buat dosa, petangnya dia buat dosa, malamnya dia buat dosa, keesokan paginya dia tambah lagi dosa, keseluruhan hatinya hitam melegam. Sebab tu kita tak hairan melihat seorang
yang melakukan dosa dan dia mengisytiharkan dosa yang dia lakukan. Kita tak heran melihat di kalangan umat Rasulullah yang buat dosa pada waktu malam, kemudian esoknya Allah telah pun tutup dan satar dosa yang dia buat. Dia yang umumkan kepada orang. Kerana hatinya sudah terlalu hitam, tidak ada lagi tempat hidayah untuk nur menembusi hatinya. Lalu sahabat tanya kepada Nabi SAW, wahai pesuruh Allah. Yang ni riwayat lain yang daif. Tetapi riwayat hati boleh jadi kotor itu sahih. Apa yang dapat menyucikan hati? Taubat. Apa yang dapat menyucikan hati? Qiraatul Quran. Dan apa yang dapat menyucikan hati? Zikrullah, zikir. Beli tasbih, letak dalam poket. Seperti mana handphone kita tertinggal 18 km dah keluar, patah balik sebab handphone tertinggal. Pastikan satu hari nanti kalau tasbih kita tertinggal, kita juga patah balik untuk sesuatu yang lebih berharga dalam hidup kita daripada selefon kita. Mahal akhirat dalam hidup kita. Tengok macam mana persiapan kita, hormat kita, berat kita kepada urusan ibadah kita. Maka rahsia hati yang sangat besar, hati itu boleh berkarat sehingga keseluruhannya menjadi gelap dan tak boleh ditembusi oleh cahaya hidayah. Ini rugi. Hati-hati. Nak bersih balik, orang yang taubat nasuha, kemudian Allah terima taubat beliau, maka keseluruhan hatinya kembali bersih seperti hari pertama dia dilahirkan oleh ibu dia. Orang yang taubat nasuha 40 tahun buat dosa kepada Allah, kemudian dia taubat, Allah terima taubat dia. Hari Allah terima taubat dia, hati dia adalah bersih seperti mana hari beliau dilahirkan. Tapi hati-hati, ramai orang hari ini buat maksiat. Bila berjumpa dengan saya, dia sebut ustaz nak berubah tapi tak kuat. Saya kata, puan tunggu apa untuk kuat? Saya kata, adik tunggu apa untuk kuat? Saya kata, pakcik tunggu apa untuk kuat? Adakah tunggu petang esok untuk malakul maut datang jemput di rumah pakcik? Ramai orang dia simpan pencen nantilah ustaz taubat. Ramai orang dia tangguhkan nantilah 50-60an lah ustaz. Teringin, faham, rindu, tahu bahawasanya ada syurga dan neraka. Tapi dia tangguh, dia kata belum masanya lagi. Yang ni rugi. Hati-hati. Sebab tidak ada presiden di dalam alam ini yang tahu bila tarikh kematiannya. Dan untuk pengetahuan kita semua, 3 orang manusia yang paling kaya di atas muka bumi Allah tahun 2022 ini, ketiga-tiganya saya umumkan tak tahu bila mereka nak mati. Senang faham lah ayat tu. Ketiga-tiga manusia yang paling kaya hari ini sampai malam ni 2022, ketiga-tiga mereka tidak tahu bila tarikh kematian mereka. Sebab itu mengembalikan hati dalam keadaan seperti mana Allah menciptakan dia adalah perlu dan mesti dilakukan dengan segera. Nabi hantar seorang sahabat nama Usamah bin Zaid dalam satu perang. Ini cerita.
25 minit lagi. Minta maaf tuan-tuan. 20 minit kah? 20, okey, 20 minit. Macam yang kau nak kurang lagi 15. Tak apa kan ni? Larat kah duduk? Ya Allah. Anak muda ramai, orang tua-tua tak ada dah. Subhanallah. Saya ke Tawau hari itu pun 30,000. Ruang utama dia 10 kali ni. Masya Allah. 90% anak muda. Macam nak pergi perang. Masya Allah. Cari orang umur 60 tak berjumpa dah. Masya Allah. Moga istiqamah semua, insya-Allah. Moga istiqamah sampai akhir hayat. Moga kita berimpun macam ni juga dalam syurga Firdaus nanti, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Tapi waktu tu yang di depan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak jumpa saya, pilah bagi syafaat kepada saya, di satu tempat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hari Nabi hantar Usamah ibn Zaid, cucu angkat. Nabi ada anak angkat nama Zaid ibn Harithah. Nabi hantar Usamah bin Zaid dalam satu misi. Kemudian berlaku pergelutan tentera Islam dengan bukan Islam. Kecil je, pertempuran kecil. Pertempuran kecil. Ada satu orang bukan Islam, dia bunuh orang Islam, seorang, dua orang, tiga orang. Kemudian Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, dia lawan dengan orang ni, dia tempur dengan orang ni, akhirnya orang ni jatuh. Bila jatuh, dia pun angkat pedang. Ketika dia angkat pedang, orang ni sebut La ilaha illallah. Musuh ni bukan orang Islam, memang tentera kafir. Semua tentera Islam tahu ini tentera kafir. Usamah ibn Zaid nampak dengan matanya, dan semua tentera Islam nampak, musuh ini bunuh sahabat A, sahabat B, sahabat C. Lalu Usamah bin Zaid ni dia kuat, dia seperti ayah dia, Zaid bin Harithah, orang gagah. Dia pun pergi ke depan, dia kalahkan orang ni, jatuhkan orang ni, dia pun angkat pedang, orang ni sebut La ilaha illallah, dia libas. Mati orang tu. Macam mana tu? Keluarkan hukum. Sila keluarkan hukum. Orang yang dibunuh yang sebut La ilaha illallah ini memang tentera kafir 100%. Seluruh tentera Islam tahu dia kafir. Bahkan semua orang nampak dia bunuh sahabat A, B dan C. Maka bila Sayyidina Usamah dah angkat pedang, nak libah dah, dia sebut La ilaha illallah, Sayyidina Usamah tetap bunuh dia. Berita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Sayyidina Usamah, ni Rasulullah. Ni cerita hati ni. Saya tak keluar tajuk, saya bukan jenis orang keluar cerita pergi Negeri Sembilan, pergi Johor kan. InsyaAllah ada kena-mengena dengan tajuk insyaAllah. Nabi panggil dia. Nabi kata, wahai Usamah, apa yang berlaku? Betul ke cerita yang aku dengar, yang mereka sampaikan? Tanya dulu. Itu sifat Rasulullah. Nabi tanya dulu. Betul ke wahai Usamah? Usamah pun cerita. Wahai pesuruh Allah, betul. Cerita dia sekian, sekian, sekian berlaku. Wahai Usamah, Nabi sebut, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la. Sayyidina Usamah kata, wahai pesuruh Allah,
Bila Nabi tanya, kenapa kamu bunuh dia wahai Usamah, sedangkan dia sebut la ilaha illallah? Satu masjid boleh bagi jawapan, dia sebut tu sebab takut dengan pedang tu, sebab dia takut untuk mati dan dia nak selamatkan nyawa dia. Itulah jawapan Usamah bin Zaid. Dia kata, ya Rasulullah, qalaha muta'awwidzan, qalaha khaufan minas silah. Sama macam jawapan saya dan jawapan kita semua. Wahai pesuruh Allah, laki-laki tu dia dah bunuh sekian dan dia sebut benda tu sebab dia takut dengan pedang tu. Dia takut untuk mati, wahai pesuruh Allah. Lalu Nabi kata, wahai Usamah, dia dah sebut dengan lidah dia secara terang. Adakah kamu membaca hatinya? Dia ikhlas ataupun tidak? Maka Usamah bin Zaid pun kata, istaghfirli ya Rasulullah. Dia pun menyesal. Dia kata, wahai pesuruh Allah, mohon ampunlah kepada aku, mohon ampunlah untuk aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ulang yang tu. Nabi ulang kat dia. Bila dia kata, wahai pesuruh Allah, tolonglah, minta Allah ampunkan dosa aku. Nabi kata, fakaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Wahai Usamah, apa kamu nak jawab di depan Allah sekiranya perkataan la ilaha illallah itu datang membela orang itu di hari kiamat? Maksudnya Nabi nak bagi tahu siapa kamu sehingga kamu tahu isi hati dia. Usamah kata, istaghfirli ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, tolonglah minta ampun kepada untuk aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dia ulang perkataan tu. Nabi kata, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la? Apakah kamu telah belah dadanya untuk melihat hatinya menyebutkan la ilaha illallah ataupun tidak? Maksudnya dia ikhlas ataupun tidak. Nabi kata, adakah kamu telah membelah hatinya untuk melihat dia ikhlas ataupun tidak? Kamu nak jawab apa nanti kalau perkataan la ilaha illallah mengiringi orang itu di mahsyar? Sayyidina Usamah ulang, istaghfirli ya Rasulullah. Nabi ulang hak tu. Nak jawab apa? Kamu nak jawab apa nanti di hadapan Allah sekiranya perkataan itu mengiringi orang tu? Sayyidina Usamah dia ulang lagi, dia kata, ya Rasulullah, istaghfirli ya Rasulullah. Nabi kata, kamu nak jawab apa kalau perkataan la ilaha illallah mengiringi orang itu hari kiamat kelak? Maksudnya tuan-tuan, yang tu urusan hati dia. Dia ikhlas, dia tak ikhlas, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nampak orang buat baik di depan kita, bukan tugas kita untuk menghukum amalan dan ibadat dia diterima ataupun tidak. Tegur kalau dia buat salah, itu wajib. Tegur kalau ibadat dia yang dia buat tu ada yang membatalkan wuduk dia, ada yang membatalkan solat dia, itu wajib. Tetapi untuk kita hukum dia, judge dia, bagi tahu kat dia, solat kamu Allah tak terima. Sebab apa? Nampak macam tak ikhlas. Bila masa ambil portfolio, ikhlas. Ini gerak kerja, bukan tugas kamu. Ini berlaku kepada sahabat radhiyallahu anhu. Maksudnya kalau macam tu betul lah ustaz yang orang sebut dia perangai aja macam tu, hati dia baik. Dia memang dia tukar jantina macam tu. Nampak dia tukar jantina, laki kepada perempuan, perempuan kepada laki, tapi hati dia baik. Dalam Sahih Al-Bukhari, ni jawapan ni. Dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abdullah ibn Utbah, dia kata, aku mendengar Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, dulu kami
waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu kami hidup dengan Nabi, sebahagian di kalangan kami dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami ketika hidup dengan Rasulullah, sebahagian para sahabat orang Islam dijatuhkan hukuman oleh Allah melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah. Selepas Nabi wafat, qadin qata'a, maka wahyu telah pun terputus. Wa innal wahya qadin qata'a. Selepas Nabi wafat, wahyu telah pun terputus. Hari ini, kata Sayyidina Umar, kami menjatuhkan hukuman kepada semua orang Islam berdasarkan zahir yang kami lihat, dan semua niat-niat ataupun keikhlasan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni Sayyidina Umar sebut. Bila Nabi wafat, wahyu telah pun terputus. Kami tak boleh tahu orang ni bersalah ataupun tidak. Kami tak tahu. Kalau zaman Nabi, ya, Nabi hukum, Nabi yang hukum, jangan orang ni sekian-sekian. Ada seorang peminum arak tegar di kalangan sahabat. Semayang tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal. Kita peminum arak tegar, puasa Ramadan pun peninggal tegar. Itu masalah. Dia tak buat satu, dia buat 18 maksiat, 16 maksiat, 9 maksiat sehari. Bismillah. Seorang sahabat suka bergurau dengan Nabi. Dia minum arak tegar. Tetapi Nabi tak pilih kasih. Nabi jatuhkan hukuman. Nabi tetap sebat. Ini Rasulullah. Sebab Nabi bagi tahu, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Masya Allah. Tegas. Sahabat ni minum arak, panggil sebat. Zaman Nabi, zaman Rasulullah, kalau tak solat berjemaah di masjid, munafik. Hanya munafik sahaja. Seperti mana yang Abdullah bin Mas'ud sebut. Abdullah bin Mas'ud sebut, kalau kamu semua nak tahu, waktu kami hidup dengan Rasulullah, yang tak datang penuh 5 waktu, yang tak datang penuh 5 waktu berjemaah, munafik sahaja. Sahabat ni, bila dia minum arak, maka yang tu sangat besar pada zaman Rasulullah. Kesalahan yang sangat besar. Dia ulang kali kedua. Nabi panggil, disebat. Sama macam sahabat, macam orang lain yang melakukan kesalahan, disebat. Tetapi kesalahan minum arak selama 10 tahun di Madinah tak sampai 5. Faham? Sikit je. Sikit sangat sahabat, tak sampai 1%. Bila dia minum kali ketiga, yang keempat, Nabi panggil sebat, dan kemudian habis sebat, dia pun nak berjalan. Sahabat-sahabat lain semua dah tak boleh tahan sabar. Tuan-tuan bayang, tak datang solat berjemaah di masjid hanya munafik. Bukan diberi gelaran munafik, memang munafik saja yang tak datang. Tak payah siapa bagi gelaran. Bukan Nabi bagi gelaran, bukan sahabat lain bagi gelaran. Memang munafik orang tu. Munafik original. Abdullah bin Mas'ud sebut, ma'lumun nifaq. Dahsyat tu kalau zaman hari ni. Start daripada kan. Masya Allah. Pada zaman hari ni. Kemudian bila dah berulang-ulang kali, sahabat-sahabat dah tak tahan. Bila Abdullah Al-Himar ini,
Sahabat ni nama dia nak berjalan keluar, ada sahabat buat macam tu kat dia. Apa ni? Macam kita lah. Ada sahabat buat macam tu di belakang dia. Tak insaf juga. Ada sahabat membaling sepatu macam tu. Bertaubatlah kepada Allah macam tu, baling sepatu. Kebetulan satu tindakan itu dilihat oleh Rasulullah. Ni kata yang ada wahyu ni. Perbuatan memukul dan memerli itu dilihat oleh Rasulullah, merah muka Nabi, dan Nabi marah dengan perbuatan sahabat-sahabat lain memerli sahabat yang dipukul tu. Nabi pun kata, la taf'aluh, jangan buat. Sesungguhnya aku mengetahui, tengok Nabi bagi sijil apa dekat dia, lelaki ini mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi kata, la taf'aluh, jangan buat. Sesungguhnya aku mengetahui lelaki ini mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta Allah. Bukan sebut di sini, di sini. Di hati. Di dalam hati. Ini perbahasan hati tadi. Mencintai Allah dari hatinya. Dia mencintai Rasulullah dari hatinya. Jangan buat dia macam tu. Yang ni yang Sayyidina Umar kata, dulu kami dengan Rasulullah, sebahagian daripada kami dijatuhkan hukuman berdasarkan wahyu. Selepas Nabi wafat, wahyu telah pun terputus, kata Sayyidina Umar. Maka kami dan semua sahabat menjatuhkan hukuman dengan zahir yang kami tengok, realiti yang kami tengok. Kamu tak mengerjakan solat, kami hukum begini. Kamu minum arak, kami hukum begini. Kamu berzina, kami hukum begini. Sebab yang hanya mengetahui ghaib dan hati itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Umar, sesiapa yang melakukan kesalahan, kita akan jatuhkan hukuman kepadanya, sekalipun orang itu sebut inna sariratahu hasanah, tak apa hati dia baik. Ni hak jawapan tak apa hati dia baik tadi ni. Panjang sikit nak jumpa jawapan tu. Saya pergi selit cerita sahabat tadi. Kan? Sayyidina Umar kata, kami dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian kami umat Islam dijatuhkan hukuman melalui perantaraan wahyu yang kami sendiri pelik melihatnya, sebahagian kecil. Tapi bila Nabi wafat, wahyu telah pun terputus, wahyu telah pun tiada. Kata Sayyidina Umar, kami menjatuhkan hukuman berdasarkan zahir dan realiti yang kami tengok. Sekiranya dia buat benda baik, kita lakukan kebaikan kepadanya. Sekiranya dia melakukan kemungkaran dan maksiat yang memerlukan kepada hukuman, kata Sayyidina Umar, kami takkan kompromi, kami akan jatuhkan hukuman Islam ke atasnya, sekalipun dia kata inna sariratahu hasanah, jangan, hati dia baik. Kan banyak hari ni berjoget tunjuk aurat, isteri-isteri orang tunjuk aurat di depan ratusan ribu orang. Bila orang komen bawah tu macam-macam komen, saya tak mau sebut lah komen-komen tu, bukan saya nak cerita komen tu. Tapi bila mak bawah tu komen kata tak apa, dia ni baik ni, dia jaga mak dia baik, dia pun orang baik, saya pernah jumpa dia. Bukan saya lah hak komen tu. Yang komen tu, subhanallah. Rupanya perkataan itu ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Sekalipun wa in qal, sekalipun dia berkata inna sariratahu hasanah, tak apa hati dia baik. Sesungguhnya hati yang baik dan hati yang bersih akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik dan bersih. Ni Nabi buat kaedah, tapi bukan hadis. Tadi saya baca tu bukan hadis. Kaedah itu difahami daripada himpunan-himpunan hadis Nabi.
Hanya hati-hati yang bersih, hati-hati yang bersinar, hati-hati yang bercahaya boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Kalau satu orang kita tengok dia sampai semua orang kenal, mulut dia hanya keluar perkataan yang tak elok, ada masa dia bercakap baik, tetapi banyak masa juga dia bercakap yang tak baik, sehingga dikenali oleh orang sebagai mulut yang tak baik. Itu hasil daripada hati yang kotor dan tidak baik, tidak sihat. Hati yang sihat dan bersinar, hati yang bercahaya, mustahil untuk keluar perkataan-perkataan yang kesat dan tak elok. Takkan keluar. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama mana mulut kita mengeluarkan perkataan kesat, selama mana mulut kita mengeluarkan perkataan yang sering melukakan hati orang, selama mana mulut kita sering mengeluarkan perkataan dusta, selama mana mulut kita sering mengeluarkan perkataan umpat dan sebarkan aib orang, ketahuilah hati kita bermasalah, ada sudut yang bermasalah. Ketahuilah ada sudut di hati kita yang sangat kotor, yang perlu dibersihkan. Ada kotor. Cari, baiki. Saya dan kita semua. Penutup malam ni, dosa pertama yang dilakukan di langit adalah berkaitan dengan hati, dan dosa pertama yang dilakukan di atas muka bumi Allah juga adalah berkaitan dengan hati. Allahu Akbar. Dengar ni tuan-tuan, kisah ni semua tuan-tuan dah pernah dengar, saya tak cerita dah. Kisah ni dia panjang, yang berkisar berkaitan dengan iblis, laknatullah alaih. Iblis yang dahulunya maqamnya sebaris dengan para malaikat, maqamnya sebaris dengan Jibril alaihi salam, maqamnya sebaris dengan Mikail alaihi salam, maqamnya sebaris dengan Israfil alaihi salam. Jadi di kalangan 10 tu ada 4 pula ketua-ketua kalangan malaikat. Rasul ada 25, kemudian ada 5 yang ulul azmi. Malaikat ada 10 yang ketua-ketua, kemudian ada 4 yang ketua. Jibril, Israfil, Mikail, Malakul Maut, Israel, 4. Ini ketua-ketua. Iblis maqamnya pernah sekata selari dengan malaikat-malaikat ini, walaupun dia bukan malaikat. Masya Allah, hebatlah tuan-tuan. Dulu pada hari Allah meniupkan roh ke dalam tubuh jasad Adam alaihi salam, hari itu Allah arahkan seluruh malaikat usjudu li Adam. Bilangan malaikat bukan 8 bilion. Tuan-tuan nak tahu bilangan malaikat? Sehari 70,000 masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Dia tawaf 7 pusingan di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni Kaabah para malaikat. Kedudukan dia sama dengan kedudukan Kaabah di bumi. Kita tawaf di Kaabah, para malaikat tawaf di Baitul Ma'mur, langit ke-7. Setiap hari masuk 70,000 malaikat. Habis tawaf 7 pusingan, mereka keluar dan tak kembali selama-lamanya, sejak daripada dulu sampai malam ni. Daratlah dengan berapa bilion tahun tu. Daratlah dengan berapa bilion tahun, sebab umur alam ni banyaknya bilangan malaikat. Ada satu daripada bangsa jin namanya iblis. Allah arahkan sekalian malaikat yang banyak itu untuk sujud
fasajadu illa iblis. 100% malaikat sujud. Ada seekor, nak sebut seorang ke, dia berdiri. Lalu Allah yang maha mengetahui, Allah maha mengetahui, dan Allah tahu apa yang akan berlaku. Dan Allah nak benda tu dirakam di dalam Al-Quran dan dibacakan kepada kita perbualan itu. Lalu Allah tanya, ma mana'aka an alla tasjuda iz amartuk. Ya iblis, wahai iblis, Allah panggil, apa yang menghalang kamu daripada sujud, untuk tidak sujud, ketika mana aku sendiri yang mengarahkan kamu, wahai iblis? Selama ini puluhan ribu tahun Allah mengarahkan iblis. Semua iblis buat. Tuan-tuan, umur iblis bukan 63. Ribuan tahun beribadah, semua dia buat. Allah yang maha mengetahui tanya, wahai iblis, apa yang menghalang untuk tidak kamu sujud? Maka iblis pun sebut, bukan dengan sebab yang sebenar. Sebab tu dia sebut dengan jawapan yang tak munasabah. Dia kata, Adam daripada bangsa tanah, aku daripada bangsa api. Apa beza tanah dengan api? Bila masa Allah memuliakan api lebih daripada tanah? Ketika mana hasad dan takabur, dua datang daripada mana? Hati. Ini tajuk hati ni, saya tak lari. Tajuk hati. Bila mana hasad yang menghasilkan takabur, hati-hati ya. Dia bermula dengan hasad, dia melahirkan takabur. Pertama sekali ketika mana Allah menciptakan Adam, iblis telah pun hasad dengan Adam. Apabila Allah meniupkan roh di dalam tubuh Adam dan Allah arahkan seluruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada malaikat, kepada Adam, ketika itu dia hasad, iaitu dengki. Itulah dosa pertama yang dilakukan di langit, dengki dan takabur. Ana khairun minhu, wahai Allah, aku lebih baik daripada Adam, aku lebih mulia daripada Adam, jawatan aku lagi tinggi daripada Adam, follower aku lagi banyak daripada Adam. Ini tafsiran saya. Kemasyhuran aku lebih banyak daripada Adam. Ana khairun minhu, aku lebih kacak daripada dia, kelebihan aku lebih banyak daripada dia. Anak aku lagi ramai daripada anak dia. Anak-anakku yang berjaya lagi ramai daripada anak-anak dia. Anak-anak aku yang belajar tinggi lagi ramai daripada anak-anak dia. Barang-barang mewah dalam rumah aku lebih banyak daripada barang mewah di rumah dia. Ana khairun minhu. Hati-hati. Perkataan ana khairun minhu itu perkataan iblis. Yang ni jangan tulis. Saya tulis pelekat di kereta pula. Bangga-bangga pula dengan perkataan iblis, jangan. Itu perkataan iblis yang menghasilkan hasad, yang menghasilkan takabur. Akhirnya daripada sebaik-baik makhluk menjadi ketika itu selaknat makhluk selama-lamanya, wal'iyadzubillah. Sebelum keluar, dia bersumpah di hadapan Allah. Tengok penyakit hati, hasad dan takabur. Ini berkaitan hati ni. Jaga dengan hati. Penyakit hati, hasad dan takabur yang membuatkan iblis dilaknat pada hari yang sama, diusir oleh Allah pada hari yang sama. Lalu dia minta dengan Allah, bersumpah-sumpah dengan nama Allah,
Qal, Allah Ta'ala sebut, Iblis berkata, fabi'izzatika, demi kebesaran dan kekuasaanmu wahai Allah. Masya Allah. Yang ni kata para ulama tafsir, cuba lihat Iblis ketika hari dia diusir oleh Allah, ketika hari dia dilaknat oleh Allah, dia masih menyebut kebesaran Allah. Tapi manusia ketika hari dia bongkak, dia menghina hukum Allah. Ketika hari dia bongkak, dia mempersalah dan mempertikaikan Allah Jalla Jalaluh. Walaupun Iblis diusir oleh Allah, dihalau oleh Allah, dilaknat oleh Allah, tapi waktu dia nak minta kepada Allah satu permintaan, dia kata, qala fabi'izzatika, demi kemuliaanmu dan kebesaranmu wahai Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan ke semua anak Adam. Allahu Akbar. Hati-hati dengan hasad dan takabur. Hasad dan takabur membutakan seseorang itu dari kebenaran. Dia tak nampak. Dia tak nampak kebenaran. Kita keluar daripada kelompok itu, kepompong itu, kita nampak orang itu tak nampak kebenaran. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Hasad dan takabur lahir daripada hati. Sebab tu ubat dia tawaduk. Ubat dia tawaduk depan makhluk dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu sebut, ubat dia selalu sebut yang ni nikmat daripada Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Selalu sebut, hadza min fadli rabbi, ini daripada kelebihan yang Allah kurniakan kepadaku. Sebut yang tu, bukan daripada kita. Maka tuan-tuan, dia bersumpah dengan Allah, hasil daripada dua dosa yang dia buat tadi ni, bersumpah, wahai Allah, demi kemuliaanmu, dia tak hina Allah, dia tak lupa kebesaran Allah, demi kebesaran dan kekuasaanmu, aku akan sesatkan ke semua anak-anak Adam ajma'in, semua. Taukid kepada dhamir mansub. La ughwiyannahum, hum mansub maf'ul bihi, ajma'in taukid, ke semua. Illa, tapi Iblis sambung sikit lagi, dia kata kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang ikhlas. Apa ikhlas? Buat kerana Allah, mai rakam kerana Allah, datang masjid kerana Allah, pakai jam kerana Allah, bernafas kerana Allah, pakai kopiah kerana Allah, dia mandi kerana Allah, dia berjalan kerana Allah, dia berniaga kerana Allah, dia diam kerana Allah, dia bercakap kerana Allah. Akhirnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua hidup dan matiku untuk Allah Rabbil Alamin. Takat tu dulu insya-Allah ceramah pada malam ni secara ringkas tentang tajuk buat kali pertama, tajuk hati ni kan. Saya duk ingat boring lah kan, tajuk hati jenuh boring lah ni, tajuk ni tak pernah kita sebutkan tajuk ni, tetapi dia sangat penting. Ia sangat penting. Ketahuilah, saya macam saya sebut tadi, ada beberapa benda yang kita akan bawa sampai ke syurga, antaranya roh dan antaranya hati. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni ceramah kita. Tutuplah, dapat tutup. Kita berdoa sikit insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ya Allah. Inasih. Surah Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atamut taslim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wahai Allah Tuhan kami semua Islam. Wahai Allah Tuhan kami menghargai Islam dan iman yang telah diberikan kepada kami sampai malam ni ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau simpan dan peliharalah Islam dan iman ini sehingga kami bertemu denganmu wahai Allah. Wahai Tuhan kami, matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wahai Tuhan kami, bagilah peluang kepada kami untuk berada dalam syurga Firdaus-Mu wahai Allah. Wahai Tuhan kami, berikanlah dan muliakanlah kami dengan berjiran bersama dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah rezeki dan nikmat untuk melihat wajah-Mu di hari akhirat kelak dalam syurga Firdaus wahai Allah. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, ampunkanlah semua yang hadir pada malam ni ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di kalangan kami pasti ada yang dimakbulkan doanya wahai Allah. Maka Kau ampunkanlah kami semua, matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah, dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Tenangkanlah hati kami ya Allah, walau apapun ujian yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kuatkanlah hati kami ya Allah, walau apapun ujian yang Kau berikan kepada kami. Sabarkanlah hati-hati kami ya Allah, walau apapun ujian yang Kau berikan dalam kehidupan kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pandanglah kami ya Allah, berikanlah istiqamah kepada kami sehingga kami bertemu denganmu wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tak ada salam dan tak ada tangkap gambar hari ini tuan-tuan. Saya terus nak bergerak balik ke Sungai Petani. Esok saya ada program di Thailand pula. Tuan-tuan, berdoalah supaya semua kita sihat. InsyaAllah saya terus boleh meneruskan ceramah saya, insyaAllah meneruskan dakwah dan ceramah saya. Jadi saya minta maaf, tak ada salam dan tak ada gambar lah. Minta maaf banyak lah untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.